感谢主美好的恩典，让小弟有机会从台湾来到我们印尼。Bersyukur pada Tuhan, saya diberikan kesempatan yang demikian baik sehingga dari Taiwan saya bisa datang ke Indonesia. 今天在这边一起享受安息日的恩典。Hari ini kita akan menikmati hari Sabat. 现在要用一个题目来跟大家分享。Dan kali ini akan berbagi satu tema. 让福气追随的方法。Cara agar berkat mengikuti kita. 世界上的人都在追求福气。Orang-orang dunia, mereka semua mengejar yang namanya berkat. 从小学校也教我们说，幸福要努力去追。Di sekolah pun murid-murid diajarkan, apabila ingin bahagia harus berusaha dengan sekuat tenaga mengejarnya. 我们一开始先来，请翻开圣经。传道书第9章 Kitab Pengkhotbah pasal 9. 传道书9章1到11节、12节。Pengkhotbah pasal 11 dan 12. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Amen. 这边提到说，我们努力当然容易得到幸福。Sudah pasti kalau kita berusaha dengan giat, sudah pasti kita bisa mendapatkan kebahagiaan. 所以圣经也不是叫我们不要努力。Di Alkitab juga tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu bergiat. 圣经告诉我们要做对的事情。Tetapi Alkitab memberitahukan agar kita melakukan sesuatu yang benar. 这样圣经11节这边这个方向不见得完全是对的。Akan tapi dalam ayat 11 ini bukan berarti sepenuhnya itu adalah benar. 所以快跑了才未必能赢。Karena dikatakan yang pandai berlari baru bisa menang. 最后提到的说，临到众人的是在乎当时的机会。 Tetapi dikatakan nasib itu akan dialami mereka ketika mereka mendapatkan kesempatan. 今天机会就在耶稣的手中。 Akan tetapi sekarang kesempatan itu ada di tangan Tuhan. 既然得到幸福跟机会有关， Karena kebahagiaan ada hubungan dengan kesempatan. 机会又在耶稣手中。 Dan kesempatan pun berada di tangan Yesus. 所以我们就来问耶稣，那该怎么做？ Oleh sebab itu kita perlu bertanya kepada Yesus apa yang harus kita lakukan. 其实圣经告诉我们，幸福呢会追随我们。 Dan Alkitab mengatakan bahwa kebahagiaan itu akan mengejar kita. 只是我们有该做的事情。 Yaitu apa yang harus kita lakukan. 所以我们来看《申命记》28章。 Ulangan pasal 28. 申命记28章第1节。 Ayat yang pertama. 第一节到第6节。 Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. 这边提到说，我们只要完全认真去遵守神的命令。 Di sini dikatakan kita harus bertekun bergiat untuk menjalankan perintah Tuhan. 神的命令都记在圣经里面。 Dan perintah Tuhan semua tercatat di dalam Alkitab. 在以前还要让祭司文士来念给我们听。 Kalau zaman dahulu ketika kita harus mendengarkan perkataan Tuhan itu harus melalui para imam dan para nabi. 甚至亚伯拉罕的时代连圣经都没有。 Bahkan di zaman Abraham pun Alkitab pun tidak ada. 所以他们必须把神讲的话每一句都要听清楚记起来。
Jadi setiap ada perkataan Tuhan atau wahyu Tuhan, mereka hanya harus mendengar dengan baik-baik dan harus diingat baik-baik. 然后完全认真去遵守。 Dan harus sepenuhnya tunduk dan menjalankan. 我们从圣经也可以看到亚伯拉罕得到很大的福气。 Dan di Alkitab tercatat bahwa kita bisa melihat Abraham mendapatkan berkat yang begitu besar. 就像这边第2节所写的一样。 Seperti yang dicatat pada ayat kedua yang sama. 这边的福气都会追随你，临到你身上。 Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, yaitu menjadi beserta padamu. 所以今天对信主的人来讲，只要完全遵照神的命令， Bagi kita orang yang percaya pada Tuhan, asal kita tunduk melakukan perintah Tuhan, 然后我们生活呢就照正常的去过， dan dalam kehidupan kita sehari-hari berlakulah seperti normal adanya. 神呢就会把福气就追随我们了。 Dengan demikian Tuhan akan melalui berkat menyertai kita. 我们再来看马拉基书第3章。 Kitab Maliaki pasal yang ketiga. 马拉基书第3章第10节。 Maliaki pasal 3 ayat 10. 第10节。 Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 这是其中的一个命令。 Di sini adalah salah satu dari perintah Tuhan. 就是要奉献11奉献。 Yaitu harus membawa seluruh persembahan persepuluhan. 只要我们去做了，神就会施恩给我们。 Asal kita melakukannya dan Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita. 而且他的福气要用倒的倒到我们装不下。 Dan bahkan berkat Tuhan dicurahkan sampai berkelimpahan, sampai tidak sanggup kita menanggungnya. 所以我们今天要来谈一条命令。 Dan kita akan membahas satu perintah Tuhan. 我们每天都可以做的命令。 Setiap hari kita bisa melakukan perintah itu. 就是每日读经。 Yaitu tiap hari membaca Alkitab. 然后建立家庭祭坛。 Lalu mendirikan mesbah keluarga. 我们来看申命记。 Kita lihat Ulangan. 申命记第6章。 Ulangan pasal 6. 申命记第6章第1节。 Ayat yang pertama. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. 到第3节。 Sampai ayat 3. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 阿们。这边提到，当以色列人要进这个迦南地的时候Pada saat itu ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, 神就跟他们交代， lalu Tuhan berperintah kepada mereka, 一样要谨守遵行神的命令， yaitu yakni perintah dan ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan harus dijalankan. 要谨守遵行神的命令，要先懂神的命令。 Sebelum kita menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan, kita harus memahami terlebih dahulu. 这个命令并不是说我们没有读犯了就没有关系。 Perintah ini bukan berarti kita tidak membacanya itu tidak apa-apa. 今天这个命令已经写成圣经。 Sedangkan perintah itu pada hari ini sudah ditulis dan menjadi sebuah Alkitab. 我们非常的幸福。 Kita sangat berbahagia. 我们只要打开圣经。 Asalkan kita hanya membuka Alkitab. 现在又有很多圣经软体。 Sekarang banyak sekali software Alkitab. 我们以前出门要带圣经，可能还不太方便。 Kalau zaman dulu kita keluar rumah bawa Alkitab rasanya kurang mudah. 现在手机就有圣经了。 Sekarang di dalam HP pun sudah ada Alkitab. 走到哪里都可以读圣经。 Jadi dimanapun kita pergi, kita bisa membaca Alkitab. 在等待，在做什么都可以读圣经。 Ketika kita sedang menunggu orang atau sedang berbuat sesuatu, kita bisa membaca Alkitab. 所以这边第2节告诉我们，
Ayat 2 memberitahukan, 他提醒说你和你的子子孙孙要去做。 Tuhan juga mengingatkan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu juga harus berpegang pada perintah Tuhan. 所以这边指定了2个对象， Jadi di sini ada 2 hal yang dipesankan Tuhan. 一个就是你， Yang pertama adalah engkau, 就是我们今天在座的每一个 yaitu kita lah yang duduk di sini sekarang. 然后再来的你的子子孙孙 Dan selanjutnya anak cucumu, 你的孩子啊，你的孙子啊， anakmu, cucumu, 都要来读圣经 semua harus membaca firman Tuhan. 这是神的命令 Ini perintah Tuhan. 做了就有福气 Ketika kita melakukannya, mendapat berkat. 有什么福气呢？ Berkat seperti apa? 这个2节3节列了3个福气 Ayat 2 dan 3 memberitahukan 3 macam berkat. 第一个就是日子得以长久 Yang pertama, setiap hari supaya mendapatkan umurmu panjang. 我们每天读圣经 Tiap hari kita baca Alkitab. 我们要读到懂 Kita membaca sampai kita mengerti. 不是有读而已Bukan hanya baca-baca saja. 要读到有感动 Kita membaca sampai hati kita tergerak. 借着祷告圣灵的带领 Dan melalui doa dan pimpinan Roh Kudus, 记得在2004年的时候 saya mengingat pada tahun 2004, 我的母亲得到癌症 ibu saya terkena kanker 第3期 stadium 3. 而且她体力很差，无法化疗 Dan tubuhnya begitu lemah, tidak bisa mengikuti kemo. 医生测试之后还发现说，还真的不能化疗了 Dan dokter pernah mencobanya dan betul tidak bisa dijalankan. 所以就给我们用吃的化疗药 Jadi diberikan kemo melalui obat. 连那个吃的都不行 Bahkan melalui obat pun juga tidak bisa. 所以我妈妈就决定不靠医生不靠药了 Lalu ibu saya memutuskan tidak bersandar pada dokter, tidak bersandar pada obat. 不是不想听医生的话 Bukan berarti tidak mau dengar nasihat dari si dokter. 是听医生的话马上就会死掉 Sebab kalau dengar perkataan dokter, pasti ibu saya segera meninggal. 那怎么办呢 Bagaimana sekarang? 就等死 Apakah jadi sekarang menunggu mati? 因为我弟弟也是医生 Karena adik saya juga seorang dokter. 他也觉得很麻烦 Dia juga berpikir ini cukup rumit. 说这个没有化疗是短时间内就会过世 Sebab bila tidak dilakukan kemo, berarti dalam waktu dekat akan segera meninggal. 但是我们有神 Tapi kita ada Tuhan. 我们依靠神 Kita bersandar Tuhan. 我们在从小呢爸妈就会带我们读经祷告 Sejak kecil orang tua kami sudah membawa kami untuk mengajarkan kami untuk berdoa dan baca Alkitab. 我们也习惯每天读经祷告 Dan kami juga sudah terbiasa tiap hari berdoa dan baca Alkitab. 我父母也会每天在读圣经 Dan ayah ibu saya juga demikian, tiap hari baca Alkitab. 可是从那一天开始我母亲就用念的把它念出来 Tapi pada saat itulah ibu saya menggunakan cara membaca Alkitab dengan melantunkan suara. 因为她每天都会觉得说我今天说不定是最后一天 Sebab dalam hati dia berpikir mungkin saja hari ini adalah hari terakhir bagi saya. 因为身体也很虚弱 Sebab tubuhnya begitu lemah. 但是她在奉主耶稣圣名读圣经的时候 Ketika dia membaca Alkitab dengan dalam nama Tuhan Yesus, 圣灵的带领很奇妙 begitu ajaib pimpinan dari Roh Kudus. 每一章圣经都让她感动到流眼泪 Setiap kali, tiap pasal dia baca, dia hatinya terharu dan menitikkan air mata. 有时候读圣经读到一半还会停下来 Terkadang membaca Alkitab baru separuh dia berhenti 自言自语 karena dia merasa terharu. 哇，主耶稣怎么这么爱我 Tuhan Yesus begitu mengasihi saya. 这个圣经怎么写得这么好 Begitu baik sekali perkataan di dalam Alkitab. 读了怎么这么感动 Dia membaca sampai terharu sekali. 结果在那时候他的身体就慢慢的好起来 Dan pada saat itulah tubuhnya semakin lama semakin baik. 2004到今天已经19年 Dari 2014 sampai hari ini sudah 19 tahun. 感谢主我母亲依然很健康 Dan bersyukur pada Tuhan sampai hari ini ibu saya tetap sehat. 那时候在教会里面有2-3位年轻的姐妹也都一样的乳癌 Dan pada saat itu di gereja juga ada 2-3 orang saudari sama mengidap kanker payudara. 他们觉得他们很年轻 Dan mereka menganggap diri mereka masih muda. 经得起化疗 Dan betul mereka ikut kemo. 其实看医生就医不是不对的 Sesungguhnya bukan salah kita ke dokter atau makan obat. 但是该做的依靠神不能没有
Tapi akan tetapi yang harus kita lakukan bersandar pada Tuhan itu tidak boleh tidak. 当我们太自信的时候，往往就忘了依靠神啊。 Kalau kita terlalu percaya diri, itu kita terkadang sering melupakan Tuhan. 这2、3个姐妹都已经离世了。 Dan 2-3 orang saudari itu sudah dipanggil Tuhan. 我们都觉得信耶稣，但是太靠医生了。 Karena kita berpikir, oh mereka percaya Tuhan tapi terlalu bersandar pada dokter. 但是也印证了圣经的第2节这句话 Dan ini membuktikan pada firman Tuhan pada ayat yang kedua. 听神的命令，认真遵守，就日子得以长久啊。 Di sini dikatakan apabila menjalankan ketetapan dan perintah Tuhan, dia akan mendapatkan lanjut umurnya. 在我的教会有一个姓王的老弟兄啊， Di gereja saya ada saudara tua bermarga Wang. 他在受洗的时候已经80岁了， Ketika dia dibaptis sudah berusia 80 tahun 他在2018年离世 dan meninggal pada 2018. 他那个在世的年日呢有102岁。 Dan dia sudah hidup selama 102 tahun. 他为什么会这么长寿？ Mengapa usianya begitu panjang umur? 今天长寿就很厉害了哈， Kalau zaman sekarang bisa panjang umur itu sudah hebat. 而且还要长寿，然后没有痴呆，哇，更厉害。 Apalagi kalau sudah panjang umur dan tidak pernah makan obat, itu lebih hebat lagi. 如果主耶稣让我们活得很久，我们还要跟主耶稣求说要我健康啦哈。 Kalau kita mau umur panjang juga kita harus memohon pada Tuhan agar tubuh kita sehat. 这个弟兄80岁受洗的时候 Jadi saudara ini dibaptis pada usia 80 tahun. 他只是遵照植物人员跟他说的一句话， Dia menjalankan apa yang dikatakan oleh pengerja kepada dia. 每天读1章圣经， Tiap hari baca 1 pasal Alkitab. 他都没有停下来， Dia tuh tidak pernah berhenti baca. 不但读还要抄。 Bukan hanya membaca, dia juga mencatat. 没想到到102岁要过世的时候 Tidak disangka pada saat usia 102 tahun akan meninggal itu, 我们都去到他的家， kita pergi ke rumahnya, 他躺在中间， dia berbaring di tengah, 他还看得出，他还认得出我们每一个人， dia masih mengenali kita satu persatu. 就像摩西一样 Sama seperti Musa. 头脑都没有退化 Otaknya itu tidak menjadi lamur. 我们都陪他唱诗 Kita bersama dia bernyanyi pujian, 后来呼吸就越来越慢了 dan semakin lama nafasnya semakin melemah. 就在我们眼前离世 Dan dia meninggal di depan mata kami. 就是全身的就自然衰老死亡 Jadi secara alamiah dia makin lama makin melemah dan meninggal. 所以圣经写的是对的 Jadi yang dicatat Alkitab betul sekali. 所以在台湾有一位谢顺道长老 Di Taiwan ada penatua Shesuntao. 他不但读圣经 Bukan hanya membaca Alkitab, 他还写文章 dia masih menulis artikel. 我现在在台湾总会教牧处工作 Sekarang ini dia akan bekerja di Majelis Pusat Taiwan. 这个大概1-2个月就会看到谢长老亲自送文章过来 Jadi saya kurang lebih kalau setiap 1-2 bulan itu saya melihat secara langsung penatua Syed mengantarkan artikel. 他的家人都跟他说你年纪这么大，要不要我们帮你送 Jadi keluarganya berkata, penatua sudah lanjut usianya, kami saja mengantarkan artikel itu ke MP. 他坚持要自己来 Dia mengatakan saya sendiri akan mengantarkan. 因为文章有一些地方要交代清楚了 Sebab ada kalanya di artikel itu harus diberikan satu catatan atau pesan. 所以我来印尼之前Jadi sebelum saya datang ke Indonesia, 又遇到那个谢长老 juga saya bertemu dengan penatua Syed. 我就问他 Lalu saya bertanya, 长老你今年几岁了 tahun ini umur berapa penatua? 94岁 Oh 94. 我心里面在想94岁如果我还能写书Saya berpikir kalau diri saya usia 94 tahun masih bisa menulis buku, 多棒itu bagus sekali. 然后谢长老又讲了一句话 Lalu penatua Syed berkata, 永远都不要停止做神的工 selamanya jangan berhenti melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. 你要像我这样保持每天都很忙碌 Harus seperti saya senantiasa mempertahankan diri sibuk. 神就给我们健康 Dengan demikian Tuhan memberikan kita kesehatan. 我有记起来 Lalu saya ingatlah 所以这 perkataannya. 地方在提到说我们自己要有读圣经的生活 Jadi pada ayat ini mengingatkan kita bahwa kita sendiri tiap hari ada kehidupan membaca Alkitab setiap hari. 我
我本身是学科学的， Saya sendiri belajar ilmu pengetahuan alam. 所以光读圣经有关于科学的研究也有很多啊。 Jadi kalau saya membaca Alkitab, ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam ini. 读圣经会长寿已经证明了， Jadi terbukti membaca Alkitab itu bisa panjang umur. 还有读圣经会延缓老年痴呆都已经证明了。 Jadi kalau baca Alkitab bisa membuat mata kita tidak menjadi lamur ya. 这个是神额外赐给我们的恩典呢。 Jadi ini berkat tak terduga yang Tuhan berikan. 我们再看第3节， Ayat 3. 第3节说，如果我们去遵守的时候 Ayat 3, ketika kita sudah melakukan perintah Tuhan, 第二个福气就会在那牛奶与蜜之地得以享福 berkat kedua yaitu kita akan datang ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 神就会赐给我们恩典 Tuhan akan menganugerahkan berkat kepada kita. 这个我们可以来看创世纪26章 Kitab Kejadian pasal 26. 创世纪26章从第1节记载以撒遇到饥荒。 Dari ayat pertama dikatakan Ishak waktu itu menemui kelaparan di negeri itu. 那以撒呢就有他的想法，想要往以色列埃及地去 Waktu itu Ishak berencana akan pergi ke Mesir. 因为饥荒去埃及才有水 Sebab pada zaman kelaparan ketika kita pergi ke Mesir di sana baru ada air. 但是第2节神叫他不要下埃及 Pada ayat 2 Tuhan memberitahukan jangan pergi ke Mesir. 在当时候没有圣经的时代 Waktu itu belum ada yang namanya Alkitab. 神就直接讲话了 Jadi Tuhan secara langsung berbicara. 所以神讲话还有把话记起来，就是我们今天的读圣经 Jadi kalau perkataan Tuhan lalu dicatat, yaitulah Alkitab hari ini. 神叫他不要去埃及 Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. 这边是饥荒 Dan tapi di sini kan sekarang lagi kelaparan. 以撒是笨蛋吗？ Apakah Ishak itu bodoh? 他不聪明吗？ Apakah dia tidak pintar? 他知道没有去埃及，留在这边死定了。 Dia sudah pasti tahu kalau tidak ke Mesir, tetap tinggal di sini pasti mati. 可是他听了神的话，又遵行神的命令。 Akan tetapi Ishak mendengarkan perintah Tuhan dan menjalankan perintahnya. 我们今天读圣经，读了神的话，还要去遵守。 Hari ini kita membaca Alkitab juga tetap harus menjalankan. 这样神就把福气给我们了。 Dengan demikian Tuhan akan menganugerahkan berkat kepada kita. 所以第6节就提到说，以撒真的住在基拉尔。 Ayat 6 dikatakan dengan jelas, jadi tinggallah Ishak di Gerar. 那他住在这边，就是没有下埃及了。 Kalau tinggal di Gerar berarti tidak pergi ke Mesir. 他没有因为说这边饥荒就不听神的话。 Dia tidak berkata, oh di sini kan kelaparan, jadi saya tidak mendengarkan perkataan Tuhan. 我生了这么重的病，神跟我说你这次不要靠医生，靠我就好了。 Kalau hari ini saya sakit, Tuhan mengatakan jangan pergi ke dokter, sandarlah padaku. 如果神的旨意就要我们要专心靠他，我们还不听吗？ Kalau kehendak Tuhan berkata sandarlah kepadaku, apakah kita tidak patuh? 以撒真的听了。 Sungguh Ishak itu patuh. 我们看12节 Ayat 12. 创世纪26章12节 Kejadian 26 ayat 12. 12节到14节 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 感谢主 Bersyukur pada Tuhan. 听神的命令就有福气 Mendengarkan perkataan perintah Tuhan mendapatkan berkat. 福气就追随我们了， Dengan demikian berkat mengikuti kita, 得以享福。 mendapatkan kebahagiaan. 我们再回到申命记第6章， Kita kembali pada Ulangan pasal 6. 第3个福气就是第3节讲的人数极其增多 Berkat ketiga yaitu semakin laki semakin bertambah jumlahmu. 小弟在台湾是石牌教会的教牧负责人 Lihatkan kau adalah karus keagamaan di gereja Supai. 2年前卸任 2 tahun lalu saya sudah berakhir masa tugasnya. 教会本来很软弱 Gereja tadinya tuh dalam keadaan lemah. 人也越来越少 Jemaat juga semakin lama semakin sedikit. 但是呢在2014年开始 Tetapi pada tahun 2010 mulai 开始推动每天读圣经 mulai menggerakkan yang namanya gerakan baca Alkitab. 信徒也越来越多人参与 Dan akhirnya jemaat banyak yang ikut ambil bagian gerakan baca Alkitab ini. 我亲眼看到人数增多 Saya dengan mata kepala sendiri melihat jumlah jemaat semakin bertambah.
一直到2020的时候，6年后啊， Setelah sampai 2020, 6 tahun kemudian, 人多到会堂坐不下去啊， jumlah jemaat semakin penuh dan jumlah aula ini tidak bisa menampung jumlah jemaat. 后来还分设天母教会啊， Akhirnya kita membuka cabang baru yaitu gereja Tianmu. 分设3年之后的今天啊， Dan sampai hari ini gereja Tianmu sudah 3 tahun lamanya. 那个石牌教会人数又恢复跟以前一样多啊， Dan gereja Sepai seperti dulu lagi, mulai membludak lagi penuh. 就只有做读圣经 Itu hanya gerakan membaca Alkitab. 所以就照圣经所说的一样啊。 Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. 那我们不但要读圣经， Bukan hanya membaca Alkitab, 还要把圣经交给我们的孩子。 kita juga harus mengajarkan kepada anak kita. 我们看第6节 Kita lihat ayat 6. 第6节叫我们要记在心上。 Dikatakan harus diingat di dalam hati. 第7节开始说要教我们的儿女 Pada ayat 7 memberitakan harus mengajarkan kepada anak-anak. 怎么教？ Bagaimana mengajarkan? 随时都可以教。 Setiap saat boleh diajarkan. 我的家住在台湾的淡水 Keluarga saya tinggal di Taiwan di Tanshui. 然后我的工作在台北市 Dan pekerjaan saya di kota Taipei. 距离14公里 Jadi jaraknya 14 14 km. 然后每天都要开车载全家去上学去上班。 Setiap hari saya harus satu keluarga semobil ngantarin satu persatu untuk bekerja dan sekolah. 感谢主，我的孩子从小开始，我们就每天陪他们读圣经 Bersyukur pada Tuhan, anak saya sejak kecil sudah dibina untuk baca Alkitab setiap hari. 到长大的时候 Sampai dia besar, 虽然通车时间很长， meskipun untuk bertemu itu waktunya cukup panjang di dalam mobil. 我们早上上学要至少开车要40分钟。 Jadi paling tidak di mobil itu saya harus mengendarai 40 menit lamanya. 这个时候呢，我通常会忍不住了 Terkadang saya tuh tidak tahan di dalam. 因为我早上会读圣经， Karena pagi saya kan harus membaca Alkitab. 然后有感动呢， Lalu ada gerakan roh. 然后就边开车Sambil nyetir, 就边讲出来 sambil saya mengucapkan. 但是我看后照镜 Lalu saya mengucapkan ayat Alkitab, saya lihat di spion kaca. 全部都闭着眼睛在睡觉 Anak-anak ternyata di belakang semua sedang menutup mata tidur. 因为都要很早出门 Karena pagi-pagi sekali harus keluar rumah. 可是昨天我们在教会有读经活动， Dan kemarin di gereja saya itu ada kegiatan baca Alkitab. 有信徒传了一段话给我 Lalu ada jemaat mengirimkan teks kepada saya. 说昨天在读经的时候，有人这么回应了。 Kemarin waktu baca Alkitab ada orang memberikan tanggapan. 他说：“你们看高执事家住在那么远的地方， Coba lihat seperti keluarga diakan kau, tinggalnya begitu jauh. 教会每一天晚上聚会，全家都有来聚会。 Kebaktian malam setiap kali sekeluarga pasti hadir. 你看他们家的福气恩典这么多 Lihat saja keluarganya berkat Tuhan begitu banyak. 感谢主，我的孩子依然会自己去聚会 Saya bersyukur pada Tuhan, anak saya bisa datang kebaktian sendiri. 不管已经上班了或者已经结婚了 Tidak peduli dia apakah dia sudah bekerja dan sudah menikah. 完全都不用担心了 Jadi saya sama sekali tidak perlu khawatir padanya. 因为就像这边，我们就随时教他们 Jadi sama dikatakan Alkitab bahwa kita senantiasa mengajarkan kepada anak-anak. 然后他们小时候又看到我们读圣经给他们看了 Dan anak-anak mengingat sejak kecil mereka dibacakan Alkitab oleh orang tua. 所以记得我女儿结婚那一年 Saya ingat ketika putri saya menikah pada tahun itu. 早上起来我都会先读经 Begitu bangun pagi saya selalu baca Alkitab dulu. 我来到印尼，我也是先早上读圣经 Sama datang ke Indonesia saya juga berbuat begitu, bangun dan baca Alkitab. 读完之后有时间再写一个文章 Dan setelah baca Alkitab saya luangkan waktu sedikit, saya tulis artikel. 我的女婿呢很早起床 Dan mantu saya juga demikian, bangun pagi. 早上就看到我， Dia pagi melihat saya, 他就说 dia berkata, 爸爸 ayah, 这么早，你也是早上读圣经哦？ oh kamu juga pagi bangun pagi baca Alkitab? 我就说对啊， Betul. 他就说我爸爸也是一早起床就读圣经哎， Lalu mantu saya berkata, ayah saya juga begitu, bangun pagi-pagi langsung baca Alkitab.
哇，我听了很感谢神啊！ Nah, begitu saya dengar, saya bersyukur pada Tuhan. 说实在的，在结婚的这件事情上，我并没有去太过于了解说，新郎家的背景啊。 Sebab ketika anak saya akan menikah, saya juga tidak terlalu memperdalam pengetahuan saya tentang keadaan besan atau calon mantu saya itu. 我只想到说都组内联婚啊，他们又很相爱啊，够了，可以了。 Jadi dalam pikiran saya, asal mereka menikah di dalam Tuhan dan mereka saling mengasihi, itu sudah cukup. 原来我的亲家有信仰哎。 Ternyata besan saya ini juga memiliki iman kerohanian. 他的孩子绝对是优秀。 Anak dia merasa anak dia itu hebat. 那我的女婿既然会讲出这样的话， Dan karena mantu saya mengatakan demikian, 因为他看见了 dia karena melihat saya, 所以他会去学习 dan dia juga akan belajar mengikuti. 所以就像这个7到9节所说的， Pada ayat 7 sampai 9 dikatakan, 我们可以做在生活当中。 kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, 那我们真的去做了 dan kita sungguh melakukannya, 福气就会追随我们 maka berkat akan mengikuti kita. 所以但愿我们也都还没有开始的，我们都可以做做看 Dan apabila kita belum membaca Alkitab setiap hari, kita bisa coba. 当然我们有在做的一定会阿门啊 Dan apabila kita yang sudah melakukan baca Alkitab setiap hari, kita akan berkata amin. 因为这是真的 Sebab ini sesungguhnya benar. 愿一切荣耀归给天上真神。 Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan.